Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga Maxima. Apa khabar semua? Tak berapa dengar tu Syazah? Baik. Okay, now dengar tak I cakap? Ya, dengar. Okay. So, pada malam ni Mira, kita dah mengalami tadi siang. Betul nak gelak lah. Okay, kita dah mengalami tadi siang. Yang Mengalami tiba-tiba ya, time session Dr. Haris kena pula dengan title dia sakit saraf tu ya Syazah? betul. Apa jadi dengan kita tadi siang Mira? Kenapa tu? Kita tiba-tiba tak boleh bangun, betul tak? Sakit urat. Dia bukan tak boleh bangun tu, tapi dia sebab terlalu lama sangat kita duduk kan. So jadi saraf tu bila bangun dia jadi kejang. Sikit. So tu simptom juga tu mungkin Syazah kan? Betul. Kita ni muda lagi tapi kita tak tahu. You tahu ke kenapa? Apa jadi dekat kita? Saya pun tak pastilah kenapa sebab saya bukanlah doktor, tapi kita mungkin boleh dengar daripada Doktor Profesor Harish Kumar kita malam ni untuk lebih details dan berkenaan dengan sakit saraf ni. Sebabnya kadang-kadang penyakit ni bukanlah risiko pada orang yang berumur, mungkin malahan orang yang muda juga dah ada dah sekarang, betul tak? Betul. Macam kita lah tadi siang, betul tak? Okay. Betul. Kita nak tahu sebenarnya apa punca yang boleh membuat kita sakit saraf. Sebab kita pun tertanya, betul tak? Ya, betul. Kadang duduk terlalu lama pun sakit. Berdiri terlalu lama pun sakit. Jadi baring terlalu lama pun sakit. Setiap sudut yang kita pergerakan boleh sakit juga. Betul. Kan? Okay, So, topik pada malam ni sangatlah seronok. Saya betul. rasa patutlah untuk semua orang tahu. Jadi suka Betul. untuk kepada anda semua untuk kongsikan link kita pada malam ini. Betul. Supaya ramai lagi yang tahu Ya. sakit saraf yang dialami oleh kita semua. Ya, betul. Jadi kita bukanlah doktor untuk memberitahu berkenaan penyakit ni. Jadi tanpa membuang masa, kita menjemput scientific advisor kita, Dr. Harish Kumar. Silakan doktor. Hai doktor. Hai doktor, how are you? Hello, fine, thank you. Boleh My dengar? pleasure. Boleh. Dengar. Good. Boleh. Okay, very good. Very So clear. doktor, kita nak tahu malam ni apa punca penyakit urat saraf. Okay, so hari ini kita bercakap mengenai penyakit saraf yang semakin bertambah bilangan di Malaysia. Banyak orang-orang muda pun ada penyakit saraf right now. Okay? Betul. Because peredaran darah tidak begitu baik, tak ada banyak pergerakan. Okay, all of that boleh mengakibatkan sakit saraf. Okay, and satu lagi punca ialah kencing manis. Ya, betul. Kencing manis boleh merosakkan saraf. Okay, dia akan sedikit demi sedikit setiap hari dia merosakkan saraf, mengakibatkan neuropathy. Okay, so all of that kita akan mengupas dalam taklimat yang saya akan berikan hari ini. So we will talk about penyakit saraf. Sudah cukup? Participant sudah cukup? Sudah dok, kita ada Sudah, dua Dok. orang. Kita dah boleh start sebab saya dengar kencing manis tu saya dah jadi takut dah tu. Ya, betul. Sebab tu pemakanan kita macam-macam kan dok. Dekat Malaysia ni kaya dengan makanan. Terutama ni makanan luar, banyak makanan luar sekarang. Banyak. Betul. And minuman berkarbonat pun banyak sekarang. Ayo, Betul, macam-macam. manis. Campur-campur. That's the problem. Itu Okay. yang orang suka doktor. Betul. Betul. Kadang-kadang, okay, no problem. So kita akan memulakan taklimat kita. Thank you Miss Shaza and Miss Mira. Thank you very much. Thank you. Doktor, tapi before tu ada background sikit dekat belakang doktor. Kalau boleh tanpa ada gangguan. Okay, 1 minute. Hold on. I just check. Okay. So, sekali lagi saya nak ingatkan untuk anda semua, jangan lupa untuk kongsikan kita punya link pada malam ini. Kawan-kawan, family. So, ini topik yang sangat penting kan. Mungkin anda tahu kita boleh, kita mungkin tak boleh hilangkan penyakit ni, tapi kita boleh mengurangkan, betul tak? Betul Mira. Okay. So kita sebenarnya dah tak sabar ni nak tahu kenapa. Ya. Especially lah you Syazah selalu sakit saraf. Kita sama juga. Ashley, kita sama. Kita ni muda lagi tapi itulah kita kena dengar jugalah pada malam ni. Betul tak Mira? Ya, betul. So Dr. Harish. Sambil tu kita menunggu Dr. Harish sebentar. Jika anda ada sebarang soalan, anda boleh tinggalkan je dekat dalam ruangan chat. So nanti Dr. Harish dia akan jawab selepas sesi
taklimat dia nanti. Betul tak Cik Mira? Betul. Okey, sebentar kita tunggu Dr. Haris sekejap. Kita dah ada berapa orang ni Cik Mira? So far ada 23. Oh, 23. nampak awal lah. Okey, terima kasih. Banyak orang-orang baru juga ni yang join ni. Jika ada orang baru boleh letak apa ni tanda emoji yang angkat tangan tu. Kan saya orang baru. Okay, so tanpa buang masa, silakan doktor. Sorry, doktor, unmute your voice. Okay, thank you so much. Okay. Thanks. Okay, thank you. We'll start now. Okay, so we'll share the screen. Okay, boleh lihat Miss Shaza and Mira? Boleh doktor. Boleh. Okay, so inilah dia tajuk taklimat malam ini. Okay, we are going to talk about urat saraf, membelenggu kesihatan. It controls, okay, your health. So urat saraf basically in English it is called as nerves. Okay, iaitu nerves, very important. Okay, ramai orang yang tidak memberi perhatian kepada kesihatan saraf. We don't really pay attention. Kita sangat pentingkan peredaran darah, kita sangat menjaga otot-otot kita. Tetapi saraf, ada ramai orang yang tidak mementingkan kesihatan saraf. Padahal saraf adalah sangat penting. Okey, kita akan melihat dalam taklimat ini bagaimana anda akan melihat saraf ini berada di dalam seluruh sudut badan anda. You can find saraf as you can see. Okay, so biasanya orang yang dalam keadaan kesakitan sangat mudah naik marah. Okay, and ini juga akan menjejaskan tahap kesihatannya. Okay, so biasanya hasil tinjauan mendapati bahawa rasa sakit serta tidak selesa, okey, yang paling kerap dialami oleh kebanyakan orang most of the time selepas umur 50, 60, ada sakit di bahagian kaki, ada sakit di bahagian pinggang, okey, ada sakit di bahagian peha. All of this ini berpunca daripada saraf yang tidak sihat. This is a problem. So actually the problem is penyakit saraf. Okay, so penyelidikan yang dijalankan di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Kelang mendapati bahawa 1 daripada 2 orang yang berusia 21 tahun ke atas menunjukkan tanda-tanda kerosakan saraf. Very sad. Out of lebih 1 in 2 person selepas umur 21 didapati mempunyai tanda-tanda kerosakan saraf. Okay, so di mana responden ini ada memberitahu bahawa mereka rasa seakan dicucuk jarum. Macam mana cucuk jarum di bahagian anggota badan mereka. Dan ada juga yang mengatakan bahawa mereka berasa kebas, they feel numb. Kebas ini juga menunjukkan bahawa saraf tidak begitu sihat. Okay, kesihatan saraf tidak begitu sihat dan juga berasa panas. Okay, they feel hot, they feel the heat there and they also feel numb. Kebas dan panas. Semua ini menunjukkan ada masalah dengan penyakit saraf. There is a problem here, as we can see. Okay, so ada satu kajian yang dijalankan ke atas lebih daripada 13,000 rakyat Malaysia di seluruh negara pada tahun lalu, dan didapati bahawa 26% daripada mereka sarafnya sudah rosak, which is quite high, hampir 30%. Okay, so this shows about 1 dalam 3 orang mempunyai penyakit saraf. Okay, so kebanyakan yang terlibat dalam tinjauan ini dan diperiksa, mereka beranggapan rasa sakit dan tidak selesa ini adalah berpunca daripada gaya hidup mereka yang kurang sihat ataupun tekanan yang kaitan dengan kerja, tekanan yang ada kaitan dengan kerja. The stress that comes with their job.
Okay, so mereka langsung tidak menyangka apa yang mereka mengalami pada masa itu adalah apa yang dipanggil sebagai neuropathy ataupun kerosakan saraf. Neuropathy berasal daripada dua patah perkataan. Satu adalah neuro yang merujuk kepada neuron ataupun saraf, dan satu lagi adalah pathi, iaitu apa yang dikatakan sebagai keradangan, inflamasi ataupun kerosakan saraf. So this is what happens. Okay, mereka mendapati bahawa yes, rasa tidak selesa ini sebenarnya adalah disebabkan oleh neuropathy, iaitu kerosakan saraf. This is what is the problem. Okey, now sedikit sebanyak mengenai sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia sangat penting, ia mempunyai pelbagai fungsi. Yang pertama, ia menghantar isyarat dalam badan. Okey, menghantar isyarat dalam badan dan juga membantu menerima rangsangan. Kalau you tersentuh benda yang panas, you akan cepat mengalihkan tangan anda. Macam mana? Siapa bertanggungjawab? Sistem saraf. Very fast, okey. Pada masa yang sama, memahami dan memberi maklum balas kepada sekeliling. All of this adalah berkaitan dengan saraf. Okay? So kita mempunyai apa yang dipanggil sebagai sistem saraf pusat, which is what is known as the central nervous system. Okay? Sistem saraf pusat kita terdiri daripada otak dan tulang belakang. Okay? Dalam tulang belakang ada satu bahagian penting sistem saraf yang dipanggil sebagai saraf tunjang. Okay? So we have otak, saraf tunjang. Pada masa yang sama, kita juga mempunyai sistem saraf yang terdapat di seluruh bahagian badan. Okay, yang dipanggil sebagai sistem saraf peripheral. Okay, yang dipanggil sebagai sistem saraf peripheral yang terdiri daripada sel-sel dan gentian saraf ataupun neuron. Now, neuron adalah bahasa perubatan. It's a medical term. Okay, untuk merujuk kepada sel-sel saraf yang dipanggil sebagai neuron. So very important. Macam mana you mengetahui sesuatu objek itu panas ke sejuk? Saraf. Macam mana you mengetahui badan anda sekarang panas, ada demam? Saraf. Everything is saraf. Saraf is so important. Okey, kalau ada macam mana you dapat mendapat membau pelbagai jenis bau-bau yang penting. Ini juga adalah saraf. Bagaimana anda dapat merasa, okey, dan dapat merasa bahan ini manis, bahan ini masam. Siapa yang menghantar isyarat ke otak? Sistem saraf. So sistem saraf is very important. Ia merangkumi seluruh badan. Okay, as we can see. So, sedikit sebanyak mengenai sistem saraf. Sistem saraf ini bermula daripada otak sampailah ke saraf tunjang yang terletak di bahagian tulang belakang. Okay, so ini ya seakan-akan sama dengan pendawaian elektrik yang membekalkan kuasa elektrik ke seluruh bangunan. So, at the same time, saraf ini menghantar isyarat elektrik ke seluruh tubuh badan manusia. Which is the center is the brain, iaitu otak. Dalam otak terdapat berjuta-juta sel saraf yang dipanggil sebagai neuron. Daripada otak, ia akan menghantar isyarat elektrik dalam bentuk impuls ke seluruh tubuh badan manusia. Okay? Pada masa yang sama, sistem saraf juga mengawal organ deria. Very important. Okay? Deria kita dikawal oleh sistem saraf yang membolehkan manusia berasa sejuk. I just told you what, panas. Macam mana anda tahu anak anda tercucuk dengan objek yang tajam? Sensasi-sensasi yang lain. Semua ini adalah daripada saraf. Very important. Okay. Selain daripada itu, saraf juga menggerakkan otot. Very important. Okay. To menggerakkan yang otot, isyarat itu haruslah sampai kepada saraf. Saraf akan menyebabkan otot mengecut, kemudian tulang akan bergerak. Okay. Bukan sahaja untuk menggunakan tangan ataupun berjalan, tetapi juga perbuatan seperti batuk,
Even coughing is nerves, membongkok, mengunyah serta melihat ke kanan dan kiri. Semua ini dikawal oleh sistem saraf. Okay? Selain daripada itu, sistem saraf juga mengawal fungsi penting yang berlaku di luar kawalan seperti degupan jantung, pencernaan yang anda tak boleh kawal memang, dan juga pernafasan. All of this we cannot control, but it's controlled by the nerves yang terdapat di bahagian otak belakang, iaitu cerebellum. So it's very important. So we have all of this. So sistem saraf merupakan sistem yang sangat penting. So didapati bahawa sistem saraf pusat adalah terdiri daripada otak dan saraf tunjang, dan pada masa yang sama kita juga ada sistem saraf periferal. Sistem saraf periferal di luar otak dan juga di dalam saraf tunjang. So apa yang berlaku, penyakit yang berlaku di luar otak dan saraf tunjang dirujuk sebagai penyakit neuropathy periferal kerana ia berlaku di seluruh bahagian badan. So hakikatnya rasa kebas, dan mencucuk terutama pada kaki dan tangan. Inilah gejala dan petanda yang menunjukkan bahawa seseorang itu mengalami masalah sistem saraf periferal yang dipanggil sebagai PNS, iaitu Peripheral Nervous System, dan fungsinya terjejas, dan ini dipanggil sebagai peripheral neuropathy. So memang ada keradangan, kerosakan pada sistem saraf yang terdapat di bahagian-bahagian badan yang lain. Now apabila sel-sel saraf itu menjadi radang ataupun rosak, apa yang dipanggil sebagai peripheral neuropathy, apakah akibatnya? Ini akan menyebabkan proses penghantaran maklumat kepada otak tersekat. That is the problem. Penghantaran maklumat akan slow down, akan blocked, akan tersekat. Biasanya penghantaran maklumat adalah sangat cepat, berlaku dalam bentuk isyarat elektrik yang dipanggil sebagai impulse. But here the penghantaran is very slow, ada kalanya ia tersekat, dan ini boleh mengganggu kualiti kehidupan pesakit tersebut. It can disturb the quality. So this is what is called as peripheral neuropathy, iaitu apa yang berlaku di seluruh bahagian badan. Lihat, I want to show you all. Sekarang saya nak menunjukkan, kita nak melihat bahagian utamanya adalah sistem saraf pusat yang terdiri daripada otak dan juga bahagian biru yang dipanggil sebagai saraf tunjang. The two main parts of sistem saraf pusat. Yang berwarna kuning adalah sistem saraf periferal. You can see seluruh bahagian badan ada saraf. Tangan, kaki, abdomen, bahagian dada iaitu thorax, bahu, semua, leher, semuanya ada saraf. Kaki, peha, as we can see, betis, semuanya mengandungi saraf. So mana-mana ada kecederaan, ia akan menghantar impuls, iaitu isyarat elektrik akan dihantar dengan cepat kepada otak. Dan otak akan mentafsirkan dan memberikan jawapan very fast. Ini berlaku dalam masa kurang daripada 1-2 saat. Mengapa? Kerana isyarat elektrik ini adalah sangat cepat pergerakannya yang dipanggil sebagai impuls. Orang menyentuh kulit anda. Orang menyentuh kulit anda, you will immediately know ada orang yang menyentuh kulit anda, dan anda akan rasa sensasinya apabila impuls dihantar ke otak dan juga saraf tunjang. It's very fast, as you can see. So biasanya apa berlaku? Gejala kerosakan saraf. Apa yang berlaku? Ini akan menyebabkan rasa berdenyut-denyut. That is the problem. You will feel uneasy. Ada berdenyut-denyut serta kebas, numb kepada rasa sensitif yang melampau. Sama ada orang sentuh pun you tak dapat merasai apa-apa pun. Ataupun kadang-kadang anda mengalami sakit yang mencucuk-cucuk serta sukar berasa panas atau sejuk.
Ada cuaca panas ke cuaca sejuk, you tak berasa perubahannya. Very difficult. Atau hilang sensasi sama sekali. Now all of this menunjukkan ada kerosakan saraf. Okay, so biasanya pesakit yang ada kerosakan saraf iaitu pesakit neuropati akan mengadu. Mereka berasa berdenyut-denyut, kebas iaitu numb, tak ada rasa apa-apa pun, rasa sakit atau panas di kaki atau hujung jari. Something is wrong somewhere. Okay, kalau tidak dirawat dengan cepat, masalah ini akan terus menjadi lebih teruk. Okay, akan menjadi lebih teruk dan ia akan mula naik daripada kaki, ia akan terus naik ke betis, peha, dan daripada jari tangan ia akan pergi ke tangan and go on further. Okay, selain daripada itu, seseorang itu juga boleh mendapat ulcer. Ini berlaku apabila pesakit tidak sedar ada luka dan akibatnya luka menjadi terjangkit. Ini biasa berlaku dalam pesakit kencing manis. Kerana pesakit kencing manis, saraf mereka akan diserang. Satu daripadanya, apa yang dipanggil sebagai diabetic neuropathy. Sistem saraf mereka akan diserang. Akibat daripada itu, mereka hilang sensasi di bahagian kaki. So apabila mereka berjalan, mereka sudah terkena pada benda yang tajam ataupun objek yang tajam, tapi saraf mereka rosak. Apabila saraf mereka rosak, mereka tidak ada sensasi walaupun ada luka pada kaki. Now, luka itu bertambah teruk kerana sistem peredaran darah pun tidak begitu baik dan ditambah lagi dengan paras gula yang tinggi, ini mengakibatkan luka itu menjadi terjangkit. Okay, the wound becomes infected. Apabila luka menjadi terjangkit, terutamanya pada jari-jari kaki, ia akan semakin hari semakin teruk sampai keluar nanah. Baru pesakit tahu yang ia ada jangkitan luka. Okay? Tetapi kadang-kadang jangkitan itu sudah begitu teruk sampai menjadi gangren. Dan apa yang berlaku? Doktor terpaksa membuat keputusan untuk memotong jari kaki tersebut. All of this happen because saraf tidak berfungsi dengan baik. All of this happen because saraf tidak berfungsi dengan baik, tiada rasa sensasi, kena luka, kena objek yang tajam. Apa berlaku? Luka berlaku, luka terjangkit, menjadi gangren, akibatnya jari kaki terpaksa dipotong. So this is what happens when you do not take care. Okay, so inilah dia akibat daripada kerosakan saraf pada badan. Okay, selain daripada itu, pesakit juga mengadu lemah otot because apa yang berlaku ialah hubungan di antara saraf dengan otot tidak begitu baik. Okay, and otot akan menjadi atrophied yang bermaksud otot mengecut kerana saraf dalam otot berada dalam keadaan yang teruk as we can see. Okay, and sakit acute yang biasa adalah baik kerana ini adalah tanda amaran. Okay, so it's better supaya orang mendapat bantuan daripada hospital ataupun klinik. Okay, melindungi seseorang daripada mengalami lebih banyak kerosakan terhadap tubuh badannya. Okay, tetapi ada pesakit yang mengalami kesakitan tanpa sebarang punca yang diketahui. Okay, so what happens? Saraf menghantar isyarat palsu ke otak menunjukkan ada kesakitan, tetapi secara kebenarannya tiada apa yang menyebabkan punca kesakitan. So ini disebabkan oleh kerosakan pada saraf dan ini kerap berlaku. Okay. Now, apakah dia simptom-simptom neuropathy? What are the symptoms apabila saraf anda sudah menjadi radang, okay, sudah keradangan ataupun inflamasi. Okay, number one, rasa sakit apabila disentuh bahagian badan yang tertentu, sentuh saja begitu sakit, very painful. Okay, kebas, sentiasa kebas. Apabila duduk lama bangun, rasa macam kaki sudah tak ada. This berlaku. Ini menunjukkan dua perkara, sama ada peredaran darah tidak baik ataupun saraf mempunyai masalah. Selain daripada itu, keperitan seperti terbakar. Ini biasa berlaku pada tapak kaki. You feel it's very, very hot. Okay,
sangat-sangat panas. You berasa tak selesa. So that is also sakit pada sel saraf, masalah saraf, kemerosotan, kebolehan merasa sakit ataupun kurang sensitif terhadap sakit. Apabila orang cucuk jarum ke, dia buat ujian cucuk jarum tapi anda tak berasa apa-apa. That shows saraf anda ada masalah. Okey, kerana bahagian badan anda kurang sensitif kepada rasa sakit. Kemerosotan deria sentuh. Orang sentuh bahagian badan anda tidak merasa sebarang sensasi. So this is what happens. Okay, there is no sensation at all. So ini juga menunjukkan bahawa saraf ada masalah. Otot menjadi kebas, okay, lemah ataupun kejang. All of this menunjukkan saraf rosak dan rasa otot berdenyut serta geli. Ini menunjukkan simptom-simptom neuropati. Selain daripada itu juga berlaku kesukaran untuk berjalan ataupun menaiki tangga. Very difficult. Okay. Kadar denyutan jantung yang didapati meningkat, disfungsi pada pundi kencing tidak dapat menahan. Okay. Apabila nak pergi buang air kecil, tak dapat menahan rasa nak kencing. You tak boleh memegang kencing anda. You can't hold your urination. Okay. So disfungsi pundi kencing, rasa pening, gaya berjalan yang tidak stabil. This is very important. Okay. Dan ada kalanya simptom seperti kepeningan, tachycardia iaitu denyutan jantung yang pantas. Okay. Dan kelemahan otot boleh ditafsir sebagai salah tafsir sebagai tanda penyakit lain. Padahalnya ia merupakan penyakit saraf. So sometimes it's wrongly diagnosed. Ia didiagnose dengan tidak betul. Okay. So this is what happens as we can see. So kepeningan, tachycardia, okay, kelemahan otot biasa merupakan juga simptom-simptom neuropati disalah tafsir sebagai tanda penyakit yang lain. Okay. So seterusnya kita nak melihat, okay, what you want to see seterusnya. Okay. Punca-punca neuropati periferal. Okey, apakah punca-punca neuropati periferal? Yang pertama adalah kira-kira 30%, okey. So kira-kira 30% daripada neuropati terdiri daripada berpunca daripada faktor yang tidak dikenali, okey, unknown ataupun idiopathic, okey. Sementara 30% lagi disebabkan oleh penyakit kencing manis iaitu apa yang dipanggil sebagai diabetic neuropathy. Okay. Now penyakit kronik seperti diabetes yang merupakan punca neuropati peripheral yang paling utama di seluruh dunia merangkumi lebih kurang 1/3 daripada kes-kes yang biasanya dilaporkan. 1/3 of all the cases. Okay. So apakah pilihan gaya hidup yang boleh menyebabkan seseorang mendapat neuropati peripheral? Okay, number 1, pengambilan alkohol yang berlebihan. Number 2, menghisap rokok. Number 3, gaya hidup yang banyak duduk. This is not good. Jangan duduk untuk tempoh masa yang lama. It is not good to sit down for a long time. Setiap 1 jam anda mesti bangun 5 minit ke 10 minit, berjalan, buat exercise a bit, stretch your body, very important. Don't sit for too long. This is not good for your nerves. This is not good for your muscles. Tidak bagus untuk saraf, untuk otot, untuk tulang. Okay. Ketidakseimbangan diet dengan kekurangan vitamin yang penting untuk saraf iaitu vitamin B1, B6 dan B12. Terutamanya di kalangan mereka yang makan sayuran tapi tak makan produk tenusu seperti susu yang juga boleh membekalkan vitamin B12. Why? Kerana vitamin B12 hanya datang daripada sumber haiwan. So orang yang vegetarian mesti memastikan mendapat vitamin B12 sama ada daripada sumber tenusu ataupun mengambil suplemen yang ada vitamin B12. Okay, very important. Seperti yang kita dapat melihat
Okay, selain daripada itu faktor penuaan. Okay, another one is faktor penuaan yang juga meningkatkan risiko mengalami kerosakan saraf, di mana 8% daripada pengidap berusia 40 hingga 49 ini akan bertambah menjadi 35% dalam kalangan populasi 80 tahun ke atas. So penyakit saraf kebarangkalian mendapatinya semakin bertambah dengan pertambahan usia. Duduk terlalu lama, memakai kasut tinggi, pakaian ketat, melakukan kegiatan yang berulang-ulang seperti menaip, memasak, texting, juga memberikan tekanan kepada saraf. It gives pressure on the nerves, okay? Saraf juga boleh rosak apabila berlebihan berat badan, too heavy. Trauma fizikal seperti kemalangan kenderaan, jatuh ataupun kecederaan sukan. Semua ini boleh mengakibatkan saraf rosak. And kekurangan zat seperti vitamin B iaitu B1, B6, B12 juga boleh menjadi punca selain daripada genetik dan kesan pengambilan ubat tertentu seperti kesan sampingan. Okay. Punca lain penyakit saraf termasuklah jangkitan virus atau bakteria, penyakit buah pinggang, penyakit hati atau liver, kecelaruan autoimun. Kita baru sahaja membincangkan penyakit autoimun, okay, pada minggu yang lepas. Okay, apabila sistem imun anda mula menyerang sel saraf anda sendiri. Okay, dan juga pendedahan kepada toksin. Semua ini merupakan punca-punca bagi penyakit saraf. Okay, apakah dia? Rawatan untuk neuropati. Now, setakat ini belum ada ubat untuk menyembuhkan neuropati. Okay, so rawatan ini bergantung kepada puncanya. Contohnya macam diabetic neuropati, anda boleh menanganinya dengan menjaga paras gula darah, okey, mengambil insulin atau ubat diabetes, okey. So adakah ia berkaitan dengan imun atau kekurangan vitamin? Kalau ia penyakit sistemik yang melibatkan seluruh badan seperti diabetes dan thyroid, penyakit perlu dirawat. So apa yang anda buat? Berikan hormon. Dalam kes diabetes, hormon insulin diberikan, dicucuk. Dan dalam kes thyroid, ubat-ubat yang mengandungi hormon thyroxine akan diberikan. Okay, so jika punca utama tidak dapat dikesan atau dirawat, doktor perlu merawat gejala yang ada pada pesakit, iaitu merawat simptom-simptom yang ada untuk pada pesakit tersebut. Okay? Antaranya termasuklah ubat untuk mengawal kesakitan saraf iaitu painkillers, serta fisioterapi juga boleh dilakukan. Sekarang ini ada banyak fisioterapi center, okay? Ataupun sesi terapi pekerjaan, occupational, okay, therapy of occupational sessions, okay. So ini juga boleh dilakukan untuk, okay, bagi mereka yang ada rasa sakit yang tidak dapat, okay, tidak dapat dikenal pasti, ya. Selain daripada itu, pesakit yang berada dalam tekanan yang kuat akibat daripada kesakitan, ia juga kadang-kadang perlu berjumpa dengan ahli psikologi, okay. Kerana kadang-kadang penyakit itu bukan disebabkan oleh penyakit fizikal, tetapi ia disebabkan oleh penyakit mental. So kadang-kadang perlu berjumpa dengan ahli psikologi ataupun ahli psikiatri, okay. So untuk memperbaiki mutu kehidupan pesakit, okey, kerana dia mengalami kesakitan yang teruk dan memerlukan banyak sokongan, okey. Boleh memberi suplemen yang ada vitamin B1, B6 dan B12 untuk mencegah kerosakan saraf dan merawatnya. And mana nak mendapatkan vitamin ini? Dalam bijirin, okey, daging, sayuran, kentang, susu, produk tenusu. Normally susu dan produk tenusu ada banyak vitamin B6 dan B12, okey, buah-buahan, kekacang, ikan dan telur, okey. Daging merah cuba elakkan kerana daging merah juga memberikan badan anda lemak dan kolesterol. So we do not want that, okey. So kalau boleh cuba elakkan daging merah, ambillah sumber-sumber yang lain seperti yang kita dapat melihat, okey. Inilah dia sumber makanan yang kaya dengan vitamin B. So you please take them every day untuk mendapatkan sumber makanan, untuk mendapatkan sumber vitamin B1, B6 and B12 yang diperlukan.
Okay, so pengambilan vitamin B neurotropik iaitu gabungan vitamin yang memberikan manfaat terhadap terhadap kesihatan saraf boleh membantu mengurangkan risiko. Kekurangan vitamin B biasanya dikaitkan dengan penyakit saraf. Yes, okay. Dan apabila ia berlaku, suplemen vitamin B neurotropik boleh diambil sebagai rawatan iaitu gabungan B1, B6, B12. Okay. Pengesanan awal penting, rawatan langkah pencegahan dalam kalangan individu yang berisiko tinggi mengalami kekurangan vitamin B juga penting untuk mengelakkan kerosakan kekal pada saraf. Very important. Hari ini kita nak memperkenalkan salah satu suplemen yang anda boleh ambil untuk membantu bukan sahaja anda mendapatkan semua nutrien-nutrien yang penting, tapi pada masa yang sama juga membantu kesihatan sistem saraf supaya sentiasa dalam keadaan yang sihat. So we have two of them here, AFX dan CMX. Kedua-duanya mengandungi AFA seperti yang kita dapat melihat. Okay, and AFX mengandungi AFA sebagai bahan utama, tetapi CMX mengandungi dua bahan utama. Satu adalah AFA dan bahan kedua adalah wolfberry ataupun goji extract seperti yang kita dapat melihat. Okay, very important. Okay, so selain daripada itu, goji berry ini mempunyai banyak kelebihan. Ia boleh melindungi hati, menambah baikkan kejelasan penglihatan, menguatkan sistem imun, menambah baikkan fungsi seksual, menambah baik peredaran darah, mengurangkan kolesterol. This is very important. Yes, okay. Memberikan perlindungan kepada sel-sel saraf. So here we have it, okay. Membantu migrasi sel stem, okay, menambah baikkan tekanan darah, menambah baikkan paras gula darah. Ini penting bagi pesakit diabetes. Powerful, okay, antioksidan yang sangat hebat dan juga bahan anti keradangan. So all of this we have di dalam wolfberry, iaitu bahan aktif kedua yang terdapat di dalam CMX, okay. And AFX bahan aktif utamanya AFA sahaja. Okay. Dan bila seseorang akan menghasilkan paling banyak sel stem dalam kehidupannya, ini akan bermula. Okay, biasanya kanak-kanak dia ada banyak, tetapi pada sekitar umur 25 hingga 30, dia ada paling banyak sel stem. Okay, as we can see. Okay, so it's very important. And biasanya kalau nak menggunakan teknologi perubatan untuk mendapatkan sel stem dengan mengambil daripada sumsum tulang, ini biasanya akan menelan perbelanjaan yang sangat tinggi, as we can see. Hari ini kita mempunyai satu bahan natural ataupun semula jadi yang dipanggil sebagai A-Phanizomenon Floss Equa AFA yang dapat merangsangkan badan manusia untuk menghasilkan dua jenis sel. Satu adalah sel stem dan satu lagi adalah sel natural killer. Okay, ataupun sel NK, sel stem dan sel natural killer. Okay, kita dapat melihat. Okay, and penemuan ini telah berjaya. Okay, dipatenkan di Amerika Syarikat dan dapati bahawa di dalam AFA terdapat 64 ataupun lebih nutrien yang termasuklah asid lemak, perlu asid amino, garam, mineral, vitamin, beta carotene, chlorophyll, enzim dan sebagainya. All of them terdapat di dalam AFA. Okay, and keunikan dan kelebihan terdapat bahan-bahan utama di dalam AFA. Satunya merupakan phenylethylamine, iaitu bahan yang penting untuk membantu mereka yang ada kemurungan, depression, kanak-kanak yang ada masalah pembelajaran seperti autism, attention deficit disorder, dyslexia, dyspraxia. Phenylethylamine dapat membantu. Phycocyanin iaitu ejen anti keradangan yang terdapat di dalam AFA. Polysaccharida bahan yang
merangsang penghasilan natural killer cell. Natural killer cell masuk ke dalam sel tisu daripada aliran darah, mencari sel kanser dan mengakibatkan sel kanser membunuh diri sendiri. L-selectin ligand, bahan yang memberikan isyarat kepada sumsum tulang supaya melepaskan sel stem. Okey. Selain daripada itu, di dalam AFA juga terdapat vitamin B12. Kita baru saja mendengar taklimat hari ini, iaitu B12 penting untuk saraf. Very important for saraf, and very important for pembentukan sel darah merah. Asid lemak perlu. Omega 3 yang penting untuk otak. Again, sel-sel saraf dan juga penting untuk jantung. Omega 3. Enzim hidup yang terdapat di dalam AFA dan juga asid amino. Kedua-dua jenis asid amino perlu dan tak perlu. Kedua-duanya terdapat di dalam AFA. Lihat dengan sendiri kandungan mineral yang terdapat dalam AFA, daripada kromium kepada magnesium, kepada kalsium, kepada germanium, kepada sodium, silikon, titanium, vanadium, semuanya terdapat di dalam AFA. Kandungan vitamin, everything is there. Ada tak vitamin penting sel saraf? Ada. Thiamine B1 ada. Pyridoxine B6 ada. Cobalamin B12 ada. So very important. So mereka yang ada penyakit sel saraf akan mendapati banyak kelegaan selepas mengambil suplemen ini. So a lot of difference because ia mengandungi ketiga-tiga B1, B6 dan B12. All of them are there basically. Seperti yang kita dapat melihat. Very interesting. And berita baik, 97% daripada vitamin, mineral dan enzim yang terdapat dalam alga biru hijau seperti AFA mudah diserap oleh tubuh badan manusia. Now, didapati bahawa AFA mengandungi kandungan klorofil yang paling tinggi berbanding dengan rakan-rakannya yang lain seperti spirulina dan juga chlorella, as we can see. Dari manakah Maxima mendapatkan bekalan AFA? Ia didapati daripada Tasik-Clamers di Oregon, Amerika Syarikat. So this is where we get it from. As we can see. Daripada Tasik-Clamers di Amerika Syarikat, inilah tempatnya. A-Phanizomenon floss didapati, ia biasanya akan dituai pada musim panas, dan dengan menggunakan teknologi Immumax, ia akan sampai kepada anda dalam bentuk vial iaitu CMX ataupun dalam bentuk kapsul iaitu AFX, seperti yang kita dapat melihat. And Cellmax mengandungi dua bahan aktif yang utama, atau CMX, AFX ada dua bahan aktif utama. Satu adalah L-selectin ligand yang memberikan isyarat kepada sumsum tulang supaya melepaskan sel stem, dan satu lagi adalah polisakarida yang membantu mobilisasi sel stem kepada organ sasaran. So ia juga boleh membantu sel stem akan pergi kepada bahagian badan yang sel sarafnya telah rosak, dan ia akan membuat kerja-kerja pembaik pulihan sel saraf tersebut. And what is the good news? Saintis mendapati bahawa apabila anda makan 1 gram ekstrak AFA yang sama bersamaan dengan 3 kapsul AFX ataupun 1 vial CMX, ini akan menyebabkan pertambahan dalam pembebasan sel stem dewasa sebanyak 25 hingga 30% dalam 1 jam. Tempoh pengambilan 1 hingga 2 jam, dan ini bersamaan dengan penghasilan sebanyak 3 hingga 4 juta sel stem yang baru. Very important. So inilah dia. So what is important? You have to know. So inilah dia kepentingan. Anda harus menjaga sistem saraf anda dengan baik, kerana sistem saraf anda akan membantu menjalankan fungsi-fungsi dalam badan sampai ke di akhir hayat kita. So we need a good nervous system ataupun sistem saraf yang sihat. Dan dengan kata-kata itu, saya mengakhiri presentasi saya. Jangan melepaskan peluang sertai kami sekarang. And with those words, we come to an end of the presentation. And kembali kepada Miss Mira and Miss Shaza.
Thank you very much, everybody. I hope you enjoyed the presentation. Thank you very much. Thank you doktor atas perkongsian tu. Okay, so bagi siapa-siapa yang ada persoalan ataupun pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen ataupun boleh tekan terus button unmute tu. Okay, tapi sebelum tu saya nak tanya doktor, adakah penyakit macam kita regang-regang dekat pipi ni, dia macam melibatkan dengan sakit saraf juga? Apa regang pada? Maksudnya macam pipi ada macam Kejang. 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 Whenever is kejang, mungkin ada dua masalah. Satu ialah masalah otot, satu lagi ialah masalah saraf. So it's either one of them. But kejang biasa ni most of the time bila kejang kaki tak boleh berdiri, tiba-tiba tak boleh berdiri, ini biasanya sama ada otot ataupun saraf. And anda mesti mengetahui otot dan saraf adalah sangat dekat dengan satu sama lain. So you mesti memastikan perhubungan mereka adalah sangat baik. Very important. Okay? Okay, thank you doktor. Okay, so kita ada soalan daripada Mr. Tam. Dia tanya, okay, ada dua soalan. Saya baca soalan yang pertama dulu. Dr. Harish Kumar, adakah sakit gila dan sakit gila babi dikategorikan penyakit neuropatik? Okay, penyakit gila. Is this penyakit rabies? What you're meaning, Mr. Tam? Is this rabies? Mr. Tam, kalau boleh unmute. Hello, ya, doktor. Is this penyakit rabies? Macam sakit itu gila. Yeah, I know because this Rabies. is rabies. Ini adalah akibat daripada sejenis virus yang akan menyerang sistem saraf kita. So memang ia dikaitkan sebagai penyakit saraf. Okey, dan contohnya ialah penyakit anjing gila, iaitu apa yang dipanggil sebagai rabies. Apabila digigit oleh anjing, anjing ini akan melepaskan virus masuk ke dalam badan kita. And apabila virus itu sampai kepada otak, ini boleh mengakibatkan seseorang itu, boleh mengakibatkan seseorang itu mati. The person can even die also. Okay, so that is a problem. So memang all of this is also dikaitkan dengan penyakit saraf. Okay, yes. Okay, yes. Go on. The next one. Alright, so yang seterusnya daripada Mr. Tam juga, dia kata ibu kawan saya umur 60 lebih, sentiasa rasa badan berminyak dan gout akan jatuh bila berjalan kaki. Adakah ini penyakit saraf neuropatik juga? Yes, because simptom-simptomnya tak begitu jelas, tetapi apabila rasa nak jatuh, ini mungkin disebabkan oleh keseimbangan badan yang tidak baik. Keseimbangan badan dikawal oleh otak belakang. Otak belakang terlibat, cerebellum. Okay, cerebellum adalah otak belakang yang terlibat. Okay, as we can see. So this is the one yang control the system saraf, as we can see. Okay, so I would say that the best thing to do now is to please see a doctor because umur pun sudah lanjut 60 tahun. So it's better to see a doctor. Very important because it can be more than that. So it's best to see a doctor kerana kalau sentiasa nak jatuh, kalau jatuh dengan tidak betul boleh mengakibatkan kecederaan kepada otak dan juga hemorrhage. So please see a doctor as soon as possible. Okay, next question. Okay, daripada Puan Sharifah, dia tanya, apakah punca kebas sebelah kiri muka walaupun pesakit tiada kencing manis dan darah tinggi? Doktor hanya memberi sebentar, saya punya laptop ada problem. Okey. Doktor hanya memberi steroid untuk mengurangkan kebas, tapi bila tak ambil steroid, kebas datang semula. Okey, berapa umur sekarang this person, berapa umur? Kerana apabila punca kebas sebelah kiri muka, so ini memang adalah penyakit saraf. Okay, so steroid biasanya tidak akan won't help much. It's better to see a neurologist, pakar penyakit saraf. Anda kena berjumpa dengan specialist, dapatkan surat daripada doktor biasa and dapatkan temu janji dengan seorang neurologist untuk mendapatkan bekal. Sakit ketebas sebelah kiri muka memang mengatakan bahawa ia adalah penyakit saraf. It's very tells us that it's a nervous disorder. Okay, so please take the necessary steps. Please see a neurologist as soon as possible. Okay.
So daripada Puan Nur Aini Ali juga ada tanya, doktor, adakah akibat dari penyakit thyroid badan mengalami lemah urat saraf? Otak lari timing menyebabkan percakapan Yang dan dah cas sebutan bateri menjadi lembab. Ha? Bateri cas dah. Okay. Sorry. Okay. Okey. So memang apabila seseorang itu ada hypothyroidism, ini semua memang macam simptom-simptom. Ada dua jenis thyroid. Dua jenis penyakit thyroid iaitu hyper dan hypo. Ini menunjukkan bahawa pesakit ini mempunyai penyakit hypothyroidism as we can see. Okay. So this looks like a penyakit saraf tapi juga ada masalah kelenjar thyroid. So memang kena berjumpa dengan doktor. Doktor kena mengambil darah dan melihat tahap hormon-hormon kelenjar thyroid. Adakah ia normal ataupun tidak, dan dari situ mengambil rawatan yang tertentu. You have to do that. Okay, so please see a doctor. It is a thyroid disorder. I suspect it's hypothyroidism, but you must do a blood test, ujian darah untuk melihat tahap hormon kelenjar thyroid. Okay, and memang lega sakit urat, okay, apabila mengambil CMX. Definitely kerana CMX mengandungi phycocyanin. Phycocyanin akan mengurangkan keradangan. So you will feel better definitely. Okay. Okey, doktor, ada lagi daripada Puan Sharifah, dia kata, adakah sakit bahu sebelah kiri disebabkan sakit urat saraf? Sakit buat fisioterapi beberapa kali masih tidak membantu. Okay, sakit bahu sebelah kiri boleh can be so many things. It can be masalah otot, it can be masalah saraf. Okay, so it's best to see a doctor. You tak boleh buat fisioterapi macam itu saja. You kena jumpa doktor yang akan memberitahu anda. Okay, sama ada nak membuat fisioterapi ataupun tidak. So you have to see a doctor untuk menentukan apa masalah. Is it masalah saraf or is it masalah otot? You have to see a doctor. At the same time, doktor akan membuat secara terperinci, pemeriksaan terperinci, tengok tulang semua okey tak. So we got 3 things here: saraf, otot, tulang. Okay, dia nak mengetahui mana masalah dalam pesakit. It's not very easy. Kadang-kadang nak membuat diagnosis, kadang-kadang dia mengambil masa. Okay. Okey, next soalan daripada Puan Norma. Dia tanya, doktor, adakah kecederaan slip disc akibat jatuh boleh menyebabkan sakit saraf? Definitely, yes. Kerana apabila anda slip disc, apa berlaku, vertebra anda, itu tulang belakang anda sudah bergerak sedikit dan ia boleh menekan kepada saraf and it's very painful. Apabila anda duduk ataupun cuba bangun dengan cepat, ia adalah sangat sakit. Slip disc adalah memang penyakit saraf. Definitely. Okay? Yes. Okey, so next soalan daripada Puan Siti Aisyah. Dia tanya juga, adakah gangguan tidur salah satu penyakit saraf? Bila tidur kerap terjaga, lepas tu susah nak tidur semula. Not necessary, tidak mungkin. Okay, ini mungkin juga masalah lain. Ada banyak sebab mengapa seseorang tak boleh tidur. Kadang-kadang terlalu banyak stres pun tak boleh tidur. Terlalu banyak memikir perkara-perkara masalah-masalah pun tak boleh tidur. So it can be a lot of things. Okay, so not necessary is penyakit saraf. You have to see a psychiatrist to confirm what is the problem. Okay. Okey, so daripada Encik Aimanullah, dia tanya, doktor, apakah AFA boleh menolong pesakit saraf tersepit akibat dari penyakit slip disc atau kesakitan tulang belakang? Yes, boleh. Yes, kita ada satu testimoni di mana salah seorang daripada member Maxima 8 tahun ada slip disc. Dia bercuba pelbagai jenis ubat tapi tak boleh. Akhirnya ada orang memberinya Selmax pada masa itu. Sekarang CMX ataupun AFX. Dia mengambil untuk masa 1-2 bulan dan seterusnya. Sakit akibat slip disc ni telah hilang sama sekali. Okay, I told you what, slip disc ada banyak kerosakan saraf. Okay, so because of that, apabila diambil AFX atau CMX, ada phycocyanin yang dapat mengurangkan keradangan, and this one is boleh mengurangkan rasa sakit slip disc. Okay. Okey, jika anda masih ada soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen ataupun boleh terus berkomunikasi dengan doktor. Anda boleh buka lah anda punya mic untuk bercakap. Betul kita masih ada soalan lagi ke, Cik Mira? So far, dalam chat ada.
So siapa-siapa yang boleh nak tanya soalan yang mungkin ada pengalaman ataupun siapa-siapa saudara mara, family, boleh tanya doktor. Okey. Tak ada macam tu. Jika masih tiada, okey doktor, apakah doktor ada nasihat untuk mereka yang selalu mengalami sakit saraf? Okay, so sebagai penutup, nasihat very important. Okay, so very important sentiasa jaga kesihatan anda. Okay, terutamanya apabila anda mempunyai penyakit saraf. Okay, kadang-kadang anda terpaksa mengambil ubat. But the best thing is to see a doctor first. Mula-mula jumpa doktor biasa. Kalau GP tak boleh selesaikan masalah, anda kena berjumpa dengan specialist, a neurologist to solve your problem. Okay, dia akan memberikan ubat yang tertentu kepada anda. Dan bagi mereka yang ada penyakit saraf, tolong ambil suplemen, okay, untuk saraf, iaitu suplemen yang ada vitamin B1, B6 dan B12. Very important. Okay, kurangkan minuman beralkohol atau jangan mengambil sama sekali, lebih baik. Jangan, kalau boleh, jangan menghisap rokok and juga pada masa yang sama kurangkan. Okay, jaga pemakanan anda. Jangan makan terlalu banyak benda-benda manis, benda-benda berlemak. Very important. Okay, kalau jaga semua ini, I definitely feel that you will have less problems. Okay, very important. Thank you. You have one more question? Okey, nampaknya macam ada lagi soalan daripada Puan Kasih Khatijah. Okey, dia nak tanya melalui mic. Okey, Puan Kasih boleh buka mic. Boleh tekan unmute. Hello doktor. Yes. Hello. Doktor, saya ada soalan. Saya dah sakit dah masuk 5 bulan. Awal bulan pertama tu tangan saya kebas-kebas. Okay. Tangan sampailah telapak kaki saya ni sampailah lama kelamaan sampai dia naik ke satu badan saya. Okay. Hari tu saya bulan 7 saya baru injek steroid dekat belakang dengan tapak kaki sebelah kanan kiri. Dalam sebulan kok, tak sampai sebulan lah tapi lepas saya injek steroid tu 2 minggu seterusnya saya ada appointment doktor kan, bahagian ortopedik. Lepas tu doktor kata saya kena jumpa doktor saraf. Bila saya jumpa doktor saraf kata saya cuma kekurangan kalsium je. Okay. So saya jumpa lagi doktor bahagian perubatan dalaman. Okay, internal medicine, yes. Lepas tu dia kata saya punya kalsium saya okey. Cuma saya depresi, tapi apa yang doktor cakap semua saya ada. Tangan saya kebas, pergelangan tangan saya, lutut saya. Bila saya sentuh tangan saya ke setiap badan saya ni, semua sakit. Sampai satu badan sakit, leher. Saya tu macam mana doktor? I think that you have got a lot of keradangan, ada banyak keradangan dalam badan ataupun inflamasi. Okay, so memang doktor ada beri ubat tak, doktor saraf? Doktor saraf dia tak ada bagi, masa saya dengan ortopedik dia ada bagi saya ubat saraf, tapi bila saya pergi dengan doktor bagian neuro, dia kata dia hanya bagi saya ubat asam lambung, ubat depresi, ubat kalsium, itu je. Ubat depresi, kalau itu akan membantu jika anda mempunyai depression atau kemurungan, dan akan membantu. Adakah anda pernah mengambil CMX ataupun EFX? CMX tu apa doktor? Belum. You tak tahu mengenai CMX atau EFX? Mungkin dia orang baru ni doktor. Okay, Saya baru hari ni. Okay. Sorry, saya baru hari ni masuk.
Okay, so what you can do is siapa yang telah memperkenalkan anda kepada syarikat ini, anda perlu kontak dengan dia. Okay, anda perlu berhubung dengan dia untuk memberitahu anda lebih mengenai dua daripada produk kita yang ada, AFX, you nak tulis pun boleh, AFX dan CMX. Okey, kedua-dua ini mempunyai kesemua vitamin yang diperlukan, nutrien untuk penyakit saraf. It has got, and nombor dua, dia ada phycocyanin seperti yang saya katakan tadi yang boleh membantu keradangan. Ubat doktor yang doktor beri, tolong teruskan. Pada masa yang sama, you boleh memulakan. You boleh pilih sama ada you nak makan AFX ataupun sama ada you nak makan CMX. Salah satu daripadanya. Okey, Tapi Miss Syazza ada tu. Ya. Sekarang doktor suruh saya berhenti ubat dulu. Lepas tu masa hari Selasa saya ada pergi appointment doktor lagi. Sekarang saya ada buat fisio lah. Lagi satu lutut saya ni dia kata ada bigger size. Apa bigger size? Selaput lutut ni koyak. Oh, selaput lutut koyak. Okay, so that one you have to jumpa orthopedic. That one you have to jumpa orthopedic. You have to do, dia kena buat apa-apa rawatan yang tertentu. You have to see the orthopedic. Okay, but you boleh pergi fisioterapi, teruskan, and you tolong mulakan suplemen. Sama ada AFX ataupun CMX. Mereka yang siapa yang membawa anda ke sini, hubungi orang tersebut and dapatkan sama ada AFX ataupun CMX. And mula mengambilnya 1 atau 2 dos setiap hari. Boleh? Puan Kasih Khatijah? Boleh. Doktor, saya ada satu soalan lagi boleh? Ya. Kalau macam saya berdiri lama kan, lepas tu kaki saya bahagian bawah dekat pergelangan kaki ni, dia akan bengkak. Itu benda yang sama ke? Maksudnya sakit saraf juga Maksudnya radang Mungkin radang, it looks like radang, but ini perlu buat, anda perlu, you have to see, anda perlu berjumpa dengan betul-betul dengan pakar neuro, because betul-betul memberitahu keadaan. Doktor, saya dah jumpa 3 pakar, tapi pakar cakap saya tak ada sakit. Yelah, so okay, what you do is buat masa ini you teruskan fisioterapi. Please start the supplement as soon as possible as you can. Okay, anda akan melihat dalam masa 2 minggu, 3 minggu anda akan mula merasa perubahannya. Because anda mungkin kekurangan vitamin atau mineral. Saya ingat anda ada kekurangan vitamin. Berapa umur? Saya baru 27. Yo, banyak muda. 27 is so young. Betul. You mesti jaga makanan lah. You tak jaga makanan dengan betul. I suspect you punya vitamin dan mineral tak cukup. Mungkin kalsium pun tak cukup. So you please take the supplement as soon as possible. And selepas 1-2 minggu dalam talk yang seterusnya, you hubungi saya semula. Bila ada taklimat maksima, you cuba hubungi saya. Okay? Okay, baik. Terima kasih doktor. Thank you. Terima kasih Puan Kasih Khatijah. Okay, untuk mengenai dengan lebih lanjut mengenai produk Maxima, Puan Kasih boleh terus direct dengan siapa yang memperkenalkan kita punya company ataupun produk kepada Puan. Okey doktor, kita ada satu soalan daripada sebentar. Okey, daripada siapa ni? Sekejap ya, saya ada problem sikit. Okey. Puan Sini Kampini, dia tanya saya ada diabetes, boleh ambil ke? Diabetes boleh mengambil AFX, no problem. Okay, anda boleh mengambil AFX 1 atau 2 dos sehari. 1 dos adalah 3 kapsul. Okay, yes. Lepas daripada Puan Jalina, dia tanya vertigo punca urat saraf ke doktor? Vertigo iaitu akibat daripada vertigo ini akibat daripada keseimbangan bendalir dalam telinga. Ia adalah juga disebabkan oleh, ini adalah akibat daripada ketidakseimbangan dalam bahagian otak yang tertentu. So you have to see the doctor also. Okay? Okay, soalan yang terakhir yang akan saya bacakan daripada Puan Liza. Dia tanya, anxiety GERD adakah sesuai makan AFX? Is it help?
Yes, anxiety, yes, because anxiety kalau anxiety terlampau tinggi sampai tak boleh tidur, tak boleh makan, then you have to see a psychiatrist. GERD anda boleh mengambil AFX tapi pada masa yang sama GERD kena jaga makanan. Jangan makan terlalu banyak satu kali, jangan baring selepas makan, jangan makan terlalu banyak rasa-rasa yang sangat spicy food. Okay, makanan cili-cili kurangkan. So kena jaga makanan pun sedikit. Tapi you boleh mengambil AFX, no problem. Okay? Okay, thank you doktor. Saya harap semua soalan anda terjawab pada malam ini. Thank you so much doktor untuk info yang sangat menarik pada malam ini. Dan jangan lupa untuk sertai kami dalam program yang akan datang, insyaAllah pada esok. Kalau tak ada apa-apa halangan, kita akan ada program dengan Jumpa cikgu esok. Maksima kita. Betul tak Cik Mira? Betul. Dan Mrs. Saifi, Ya, kalau kata tak ada, kita akan jumpa pada next week hari Selasa. ya. Okay, so jumpa anda lagi pada hari Khamis atau Jumaat yang lain dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik. See you Betul. more interesting topics. Thank you very much, Miss Terima kasih Mira. doktor. Thank you, Miss Mira. Thank you, Miss Shaza. Thank you.